daripada sains. Jadi hari ini kita bawa tentang teknologi dari perspektif sains dan Islam. Mungkin awalan ini doktor boleh berikan sedikit kupasan tentang tajuk ini. Kita terangkan terlebih dahulu maksud teknologi itu apa sebenarnya, doktor. Silakan. Baik, terima kasih Yati, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada hari Jumaat yang penuh barakah ini untuk kita berkongsi-kongsikan sedikit maklumat dalam program Sains dan Islam yang hanya dapat didengar melalui Radio IKIM. Jadi hari ini kita akan lihat kepada satu komponen yang selalu dikaitkan dengan sains, iaitu teknologi. Dan kalau kita lihat misalnya perkataan teknologi ini pun sering digandingkan dengan sains. Biasa kita sebut sains dan teknologi, atau ringkasnya SNT. Ada pula yang menggabungkan sains dengan teknologi dengan satu lagi perkataan inovasi. Sains, teknologi dan inovasi, ataupun ringkasnya STI. Dari satu sudut pandang seolah-olahnya sains dengan teknologi ini kita nampak berkait. Tetapi sebenarnya ada sedikit perbezaan lah. Kalau kita tengok, sains ini adalah satu cabang ilmu yang mengkaji tentang alam. Seperti yang sering saya ulang-ulang dari semasa ke semasa menerusi program ini, maknanya sains ialah kajian tentang alam. Alam itu termasuklah diri kita, termasuklah apa yang ada di sekeliling kita, termasuklah perkara-perkara yang kita tidak nampak seperti atom, seperti mikroorganisma contohnya. Termasuklah juga objek-objek yang berada jauh daripada bumi ini. Objek-objek samawi, bintang, asteroid, komet, planet-planet dan sebagainya. Ini kajian-kajian tentang alam ini membawa kepada perkembangan ilmu sains. Tetapi waktu yang sama juga perkembangan ilmu sains ini juga membantu untuk manusia menguruskan dan juga mentadbir bumi. Jadi untuk memudahkan perkara ini, ilmu sains telah menghasilkan banyak perkara yang memudahkan kerja ini, dan perkara yang dibangunkan oleh ilmu sains inilah yang kita kenali sebagai teknologi. Sebab itulah kalau tengok satu takrifan yang boleh kita gunakan bagi teknologi ialah aktiviti atau kajian yang menggunakan pengetahuan sains untuk tujuan yang bersifat amali atau tujuan yang bersifat praktis. Seperti kita lihat dalam industri, teknologi pembuatan contohnya. Dalam pertanian ada teknologi pertanian. Dalam perubatan ada teknologi yang berkait dengan perubatan, teknologi yang berkait dengan pembedahan contohnya. Teknologi dalam yang terlibat dalam penghasilan ubat-ubatan. Kemudian dalam perniagaan pun ada teknologi yang berkait dengan perniagaan. Sekarang ni yang pastinya kalau kita tengok dalam era pandemik ini, pastinya teknologi memainkan peranan yang amat besar dalam kehidupan kita. Perniagaan, perbankan, semuanya dalam talian contohnya. Teknologi itu semua digerakkan atau dimangkinkan oleh teknologi. Jadi kita boleh melihat bahawa teknologi ini satu bentuk hasil yang membolehkan kita untuk membuat sesuatu, membina sesuatu atau memudahkan kerja kita. Datang ke pejabat contohnya daripada rumah, kita menggunakan pengangkutan. Pengangkutan itu mungkin yang canggih macam kita ada hari ini, ataupun mungkin sesuatu yang simple atau mudah, seperti orang-orang dulu dia gunakan basikal contohnya. Ataupun kalau lebih awal daripada itu, melibatkan haiwan seperti kuda ataupun unta. Kalau dia ada carriage, kereta yang ditarik oleh haiwan macam tersebut. beca tu. Betul. Itu pun satu bentuk teknologi, walaupun mungkin hari ini kita tengok itu teknologi yang dah lama dah. Yang lama dan agak simple. Roda itu sendiri juga satu bentuk teknologi. Kan? Jadi macam mana mereka dapat bulat bukannya empat segi. Betul. Kan? Jadi dan itu telah makna daripada sesuatu yang simple telah berkembang menjadi sesuatu yang boleh digunakan dalam banyak perkara. Untuk kenderaan, untuk gear, untuk macam-macam lah penggunaan perkara yang simple seperti roda itu. Jadi maknanya teknologi ini satu perkara yang kalau kita nak tengok dari satu sudut pandang, sesuatu yang memudahkan urusan kita. Kita bersiaran di Radio IKIM ini juga banyak bergantung pada teknologi. Teknologi penyiaran di sini yang juga dibantu oleh teknologi internet. Jadi mahu tidak mahu kita tidak dapat nafikan bahawa teknologi ini adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Dan kebergantungan kita kepada teknologi sebenarnya amat tinggi.
Bayangkan kalau tak ada teknologi dibangunkan, banyak perkara mungkin akan menjadi sukar. Nak buat pakaian pun ada teknologinya. Betul. Kalau dulu pakai daun je. Ataupun sekarang kan nak menghasilkan teknologi, kita menggunakan mesin jahit. Mesin jahit kalau dulu menggunakan tenaga kaki, tetapi hari ini sudah menggunakan tenaga elektrik. Jadi produktiviti semakin banyak. Betul. Meningkatkan produktiviti, memudahkan kerja dan sebagainya lah. Jadi sebab itu kalau kita tengok, teknologi akan sentiasa berkembang maju selari dengan perkembangan ilmu sains. Kerana ilmu sains menyumbang kepada peningkatan kecanggihan dalam teknologi yang dihasilkan. Jadi secara ringkasnya atau secara mudahnya, kita nak faham teknologi ini adalah sesuatu yang dibangunkan hasil daripada perkembangan ilmu, khususnya ilmu sains, dan teknologi ini membantu kita untuk menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Masya Allah. Nak tak nak, kita tak boleh nak nafikan. Maknanya kita memang bergantung kepada teknologi. Setiap zaman ada teknologinya kan. Masya Allah. Cumanya kalau kita teliti lah, maafkan saya doktor kalau saya silapkan doktor kan, tapi ini mungkin doktor boleh terangkan, ulas yang lebih lanjut lagi. Sebab istilah teknologi itu katanya tak ada disebut pun dalam Al-Quran. Kalau mungkin, yalah, sebab kita hari ni bawa tentang sains dan Islam, kita nak adakan satu titik temu juga kat situ. Mungkin doktor boleh ulas sikit tentang itu, doktor. Ya, memang kalau kita buka Quran, kita baca, kita tak jumpa perkataan teknologi. Perkataan teknologi ini pun berasal daripada perkataan Yunani. Dalam Quran memang tidak diceritakan atau tidak digunakan perkataan tersebut. Perkataan itu tidak disebut. Tetapi apa yang kita akan jumpa dalam Quran ialah contoh-contoh ayat yang menerangkan tentang sesuatu perkara itu dilakukan menggunakan kaedah-kaedah tertentu. Itu ada. Itu yang insya-Allah yang saya akan kongsikan beberapa ayat yang menceritakan tentang kecanggihan teknik ataupun kaedah yang ada dalam melakukan, membuat atau membina sesuatu. Itu ada dalam Al-Quran yang banyak dikaitkan dengan kisah-kisah para nabi. Jadi contohnya, doktor? Itu yang saya akan kongsikan sebentar lagi. Sebab ada banyak sebenarnya. Cuma saya akan petik beberapa perkara. Dan apa yang kita boleh ambil daripada ayat-ayat ini ialah, satu, dia mengisahkan, ayat-ayat tersebut menceritakan tentang kisah Nabi, yang makna sirah. Tetapi waktu yang sama, kalau kita lihat, sebenarnya pada zaman Nabi yang Allah ceritakan itu, kecanggihan teknologi sudah ada. Mungkin kecanggihan itu berbeza dengan tahap kecanggihan yang kita ada hari ini. Tapi tak boleh nak pandang remeh dan enteng ya. Betul. Malah kalau kita tengok zaman Nabi Sulaiman pun, bagi saya kecanggihan teknologi dia mungkin jauh lebih tinggi daripada apa yang kita ada hari ini. Mungkin kita pun tak dapat nak bayangkan dengan tepat bagaimana keadaan pada zaman Nabi Sulaiman AS itu. Kerana banyak perkara yang dapat dilakukan pada zaman itu yang saya rasa mencabar pemikiran kita hari ini. Betul. Jadi di sini saya rasa dalam Quran dia tak sebut secara khusus tentang perkataan teknologi, tetapi wujud teknologi, gambaran tentang kaedah canggih atau teknik untuk melakukan sesuatu ada disebut dalam Al-Quran. Itulah kita nak tahu contoh, doktor. Rasa tak sabar nak tahu tentang contoh-contoh. Kalau boleh doktor bawakan supaya kita lebih jelas, doktor. Lebih jelas, lebih faham, lebih tahu sebelum kita berhenti rehat ni, doktor. Baik. Saya akan mulakan dengan dua contoh dulu. Okey, yang pertama daripada zaman Nabi Nuh AS. Kita tahu kisah Nabi Nuh AS apabila berdepan dengan peristiwa bah besar. Sebelum berlaku bah tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Nuh AS supaya membina satu bahtera yang besar yang boleh menyelamatkan manusia dan juga boleh membawa haiwan-haiwan yang ada pada waktu itu. Kalau kita fikirkan, nak buat bahtera ni bukan perkara yang mudah sebenarnya. Dia kena ada ilmu, dan dalam kata lain kena ada kaedah atau teknik nak membina bahtera. Di situ adalah satu gambaran menunjukkan bahawa pada seawal zaman Nabi Nuh AS, pengetahuan untuk membina bahtera itu sudah ada. Sudah ada teknologi ataupun kaedah atau teknik yang digunakan pakai untuk membina bahtera. Bayangkan bahtera nak bawa begitu ramai manusia, begitu banyak haiwan untuk mengharungi ribut semasa bah yang besar. Gelora besar, tidak tenggelam. Jadi dengan muatan yang begitu banyak, jadi bukan satu perkara yang mudah untuk dilakukan. Tetapi bagi saya, gambaran yang diceritakan misalnya dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-27 menceritakan tentang peristiwa semasa zaman Nabi Nuh itu. Kalau saya boleh bacakan, maksudnya, lalu kami wahyukan kepadanya
Buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan kami dan dengan panduan dan wahyu kami tentang cara membuatnya. Kemudian apabila datang hukum kami untuk membinasakan mereka dan air memancut-mancut dari muka bumi yang menandakan kedatangan taufan, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu 2 dari setiap jenis haiwan jantan dan betina dan bawalah ahlimu dan pengikut-pengikutmu kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab ke atasnya di antara mereka disebabkan kekufurannya, dan janganlah engkau merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim itu kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan dengan taufan sehingga mati lemas. Ini daripada surah Al-Mu'minah ayat 27. Memang kalau kita tengok ayat ini jelas Allah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh AS untuk membina bahtera. Allah menunjukkan kepada Nabi Nuh AS bagaimana nak membina bahtera, dan cara untuk membina bahtera itulah yang menjadi kaedah yang boleh digunakan untuk membina satu pengangkutan yang boleh membawa begitu ramai manusia dan begitu banyak beban termasuk haiwan, dan boleh mengharungi taufan dengan tidak tenggelam. Jadi itu satu contoh yang saya ingin kongsikan. Contoh yang kedua berkait juga dengan perkapalan, iaitu teknologi pelayaran. Kita buat kapal, kita kena mampu berlayar. Betul. Dari satu tempat ke satu tempat. Dan ini ada diceritakan dalam kisah Nabi Sulaiman AS, yang mana satu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Sulaiman AS ialah kebolehan atau kemampuan untuk mengawal angin. Itu mukjizat yang ada pada Nabi Sulaiman AS. Dan untuk kawal angin itu satu perkara, tapi sudah tentu mesti ada satu teknik atau proses atau kaedah pelayaran yang cekap, yang efektif, yang diketahui oleh Nabi Sulaiman AS untuk menggunakan mukjizat yang Allah berikan kepada baginda untuk membolehkan kapal berlayar. Jadi ini diceritakan dalam surah Al-Anbiya ayat 81 yang bermaksud, dan kami mudahkan bagi Nabi Sulaiman angin yang kencang tiupannya bertiup menurut kehendaknya ke negeri yang kami limpahi berkat padanya, dan adalah kami mengetahui akan setiap sesuatu. Jadi cerita Nabi Nuh tadi tentang membina bahtera, cerita Nabi Sulaiman tentang pelayaran, dia berkaitan dengan kapal. Tapi di sini kalau kita tengok, ini baru 2 contoh yang menceritakan tentang teknologi menerusi kisah-kisah para nabi dalam yang contoh yang saya sebutkan tadi, Nabi Nuh AS dan juga Nabi Sulaiman AS. Masya Allah, kita baru dapat 2 contoh, itu pun kita rasa dah terkesima kan doktor, kan betapa teknologi ni memang wujud daripada zaman dahulu lagi, dan memang ada disebut dalam Al-Quran menerusi perkataan, memang tak sebut teknologi tapi ni wujud teknologi. Allah gambarkan dalam Al-Quran, Masya Allah. Dan itu baru 2, baru tentang perkapalan, teknologi tentang pelayaran kan, baru 2. Kejap lagi kita akan kongsikan banyak lagi. Untuk anda nak tahu lebih lagi, anda kena ikuti program ini sampai habis untuk kita lebih memahami tentang apa yang berlaku sebenarnya bila disebut tentang teknologi daripada perspektif sains dan juga Islam. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Informi, tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran menerusi perkongsian sains dan Islam. Nak belajar tentang teknologi dari perspektif sains dan Islam. Masya Allah, terima kasih banyak saya ucapkan pada yang berusaha, Dr. Syekh Muhammad Saifuddin, Syekh Muhammad Saleh, Fellow Kanan, merangkap pengarah di Pusat Kajian Sains Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia. Hari ini bawakan tajuk ini sebagai pembuka mata kepada kita semua. Masya Allah, memang tak disebutkan secara langsung istilah teknologi itu dalam Al-Quran, tapinya ada disebut tentang kisah-kisah yang membawa maksud pada teknologi juga, doktor kan. Tadi doktor dah sebut tentang teknologi perkapalan, pelayaran, mengambil isbat daripada apa yang berlaku pada Nabi Nuh AS dan juga Nabi Sulaiman AS. Mungkin doktor boleh berikan lagi contoh-contoh lain yang boleh kita pelajari menerusi Al-Quran berkenaan dengan teknologi ni, doktor. Baik, terima kasih Yati. Memang dalam Quran banyak gambaran-gambaran tentang teknologi yang ada itu dapat kita petik atau kutip daripada kisah-kisah para Nabi. Contohnya sekali lagi melibatkan Nabi Sulaiman AS dan juga Nabi Daud AS, iaitu tentang teknologi ataupun teknik untuk membuat baju-baju besi yang digunakan untuk peperangan lah. Kita tahu Nabi Daud AS diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melembutkan besi. Dan kalau kita tengok misalnya dalam surah Al-Anbiya ayat 80 disebut, maksudnya, dan kami mengajar Nabi Daud membuat baju-baju besi untuk kamu. Oh, Masya Allah. Untuk menjaga keselamatan kamu dalam mana-mana peperangan kamu, maka adakah kamu bersyukur? Jadi maknanya memang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu kepada Nabi Daud AS dengan kelebihan mukjizat melembutkan besi itu, supaya Nabi Daud AS dapat membuat pula baju besi yang dapat digunakan dalam
peperangan. Sampai hari ni orang masih gunakan baju besi. Jadi kalau kita tengok ilmu itu adalah dalam bentuk teknik untuk menghasilkan baju besi. Jadi ini berkait dengan teknologi juga sebenarnya. Jadi ada juga ayat yang lebih panjang yang menceritakan tentang perkara yang sama, tentang kelebihan Nabi Daud AS melembutkan besi untuk menghasilkan baju-baju besi dalam surah Sabah, contohnya ayat 10 hingga 13. Kemudian satu lagi yang mungkin saya boleh kongsikan ialah kalau kita tengok tadi kita sebutkan tentang kehebatan zaman Nabi Sulaiman AS. Pada zaman Nabi Sulaiman AS terdapat banyak binaan, terdapat banyak monumen yang hebat-hebat, bangunan yang besar-besar, yang mana memang kita tahu kalau ikut Quran dibina hasil daripada kelebihan yang Allah beri kepada Nabi Sulaiman AS dalam bentuk mukjizat yang boleh memerintahkan jin dan juga syaitan untuk membina bangunan, patung, monumen dan sebagainya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 82 disebutkan, dan kami mudahkan sebahagian dari syaitan-syaitan untuk menyelam baginya serta melakukan kerja-kerja yang lain daripada itu, dan adalah kami mengawal mereka daripada melanggar perintahnya. Kalau kita tengok tafsir tentang perkara ini merujuk kepada Nabi Sulaiman memerintahkan jin dan juga syaitan ini untuk membina banyak perkara untuk baginda Nabi, termasuklah bangunan, monumen, dan sebagainya lah. Jadi dalam konteks ini kita boleh lihat bahawa pada zaman Nabi Sulaiman AS juga ada pengetahuan ataupun teknologi yang membolehkan mereka membina bangunan serta monumen yang besar. Bukan setakat canggih macam hari ini. Hari ini kita boleh membina bangunan pencakar langit seperti yang ada di negara kita juga. Tetapi maknanya teknik atau teknologi membina bangunan ini memang dah ada sekian lama. Sebab itu kalau kita tengok dalam sejarah peradaban manusia hari ini, tinggalan-tinggalan daripada sejarah dulu kan, banyak piramid, banyak struktur-struktur yang luar biasa, megah dan besar. Sampai hari ini pun orang masih mendebatkan misalnya bagaimana piramid itu dibina. Betul. Jadi dengan bongkar-bongkar batu yang besar, betul, itu kan bukan suatu perkara yang mudah. Jadi itu baru di Mesir, tetapi kalau kita tengok di seluruh dunia banyak lagi struktur ataupun bangunan ataupun monumen yang juga kalau kita fikirkan bukan mudah untuk dibina, tetapi maknanya pengetahuan itu sudah diberikan kepada manusia oleh Allah Subhanahu Taala pada waktu itu. Satu lagi contoh yang saya boleh sebut ialah juga daripada zaman Nabi Sulaiman AS, tentang kalau kita tahu kisah Ratu Balqis yang apabila dia masuk ke istana Nabi Sulaiman AS, dia nampak lantainya seperti air. Lalu dia angkat sedikit pakaiannya supaya dia boleh lalu takut basah. Tapi hakikatnya sebenarnya itu bukan air, tetapi lantai yang kelihatan seperti air. Jadi bagi saya, apa yang saya dapat daripada kisah ini ialah pada zaman Nabi Sulaiman sudah ada kefahaman tentang teknologi yang berkaitan dengan optik. Bagaimana nak susun kaca itu supaya dia boleh memberikan biasan tertentu apabila kena cahaya sehingga kita nampak seperti ada kolam di situ. Jadi maknanya itu satu kefahaman yang Allah berikan pada zaman Nabi Sulaiman lagi tentang teknologi yang berkaitan dengan optik. Kita tahu ada ilusi optik kan, kita boleh susun cermin pada sudut-sudut tertentu atau pada kedudukan tertentu untuk menghasilkan imej yang sebenarnya tidak wujud secara fizikal, tetapi kita nampak dengan mata kita. Jadi itu ada dalam diceritakan dalam Quran berkait dengan Nabi Sulaiman AS dan juga Ratu Balqis. Satu lagi kisah yang telah sebenarnya saya kongsikan beberapa minggu lepas apabila kita bercakap tentang Aloy, iaitu kisah Zulkarnain yang menutup laluan Ya'juj dan Ma'juj seperti yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Ini juga menunjukkan pada zaman Zulkarnain itu juga sudah ada teknologi yang canggih yang berkaitan dengan pelogaman. Peleburan. Mereka boleh meleburkan besi sehingga cair, kemudian sehingga mereka panaskan besi sehingga merah menyala, kemudian tuangkan tembaga yang cair. Campuran itu menghasilkan tembok yang sifatnya adalah sifat alloy. Jadi di situ maknanya kita tahu bahawa pada zaman Zulkarnain itu juga sudah ada pengetahuan tentang teknologi yang berkaitan dengan pelogaman seperti juga pengetahuan yang ada pada zaman Nabi Daud AS. Jadi ini antara beberapa contoh lain selain pada yang disebut di awal tadi tentang pengetahuan berkaitan dengan kaedah atau teknik membina atau menghasilkan sesuatu yang disebutkan dan diceritakan dalam Al-Quran, yang saya yakin kalau kita kaji Al-Quran kita akan jumpa lagi banyak kisah
yang berkaitan dengan teknologi. Masya Allah, Masya Allah. Merasa macam tak cukup lah masa kita sebenarnya, doktor. Tapi itulah, kita belum lagi sebut tentang Nabi Idris yang memang memelopori inovasi kan, doktor kan. Dan cumanya itu daripada sudut Al-Quran. Mungkin kita ada masa ni, kita ambil sikit lah, doktor. Mungkin kita boleh ambil contoh yang kita boleh lihat daripada hadis pula, yang menyentuh tentang teknik, kaedah melakukan satu perkara yang boleh kita kaitkan dengan teknologi, doktor. Bagi saya memang banyak juga kalau kita tengok daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kalau kita tengok kepada sirah baginda pun ada banyak contoh yang kita boleh kaitkan dengan penggunaan teknologi pada zaman baginda. Mungkin saya nak kongsikan dua contoh lah yang mungkin kita biasa dengar. Yang pertamanya ialah apabila tentera Islam terpaksa memerangi beberapa kabilah Arab yang bersekongkol dengan orang Yahudi untuk menyerang kota Madinah dalam satu peperangan yang kita kenali sebagai Perang Khandaq. Kalau kita tengok apa yang berlaku ialah apabila Nabi Muhammad SAW mengadakan syura bersama sahabat untuk mencari kaedah yang terbaik untuk melindungi kota Madinah, ada banyak cadangan diberikan. Tetapi ada satu cadangan yang diberikan oleh seorang yang bernama Salman Al-Farisi, orang Parsi daripada keturunan Parsi, yang mencadangkan supaya mereka pakai teknik ataupun strategi perang tentera Parsi, iaitu membina parit sebagai benteng pertahanan kota. Dan cadangan itu diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab itu dah dibina parit tersebut sebagai benteng perlindungan bagi kota Madinah. Dan pendekatan ini bagi orang Arab pada ketika itu adalah satu teknologi yang baru. Betul. Yang asing bagi mereka, tetapi ini adalah satu bentuk pada zaman Nabi apa yang berlaku ialah perpindahan teknologi ataupun technological transfer yang berlaku. Daripada Parsi dibawa ke bumi Madinah. Betul. Masya Allah. Dan kita dapati memang ianya membuahkan hasil yang menyebabkan tentera musyrikin tidak dapat menaluki Madinah. Dan sebab itu dipanggil sebagai peperangan itu peperangan Khandaq, yang mana Khandaq itu bermaksud parit. Satu lagi contoh juga saya rasa memang contoh yang terkenal yang biasa kita dengar. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, baginda mendapati selepas hijrah itu baginda mendapati para petani di Madinah menggunakan kaedah mengahwinkan benih-benih tamar. Lalu apa yang berlaku ialah baginda sallallahu alaihi wasallam mengesyorkan kepada petani-petani tadi supaya tidak berbuat demikian. Jadi petani-petani tadi mengikut saranan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi didapati hasil tamar pada tahun berikutnya tidaklah sebaik berbanding semasa mereka menggunakan kaedah mengahwinkan benih-benih tamar tadi. Jadi para petani tadi bertemu semula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang berlaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, aku hanyalah seorang manusia biasa. Jika aku perintahkan kamu tentang sesuatu perkara keagamaan, maka hendaklah kamu semua ikutinya. Dan jika aku perintahkan kepada kamu tentang sesuatu berdasarkan pendapatku, maka sesungguhnya aku hanya seorang manusia biasa. Jadi kalau kita tengok hadis riwayat Muslim ini merujuk kepada teknik mengahwinkan benih yang merupakan satu bentuk teknologi yang diamalkan pada zaman Rasulullah SAW di kota Madinah oleh petani di situ. Teknik pertanian lah maksudnya. Teknik pertanian, teknologi pertanian. Dan teknologi itu berjaya meningkatkan hasil penanaman tamar itu. Dan apabila Rasulullah SAW memberikan pandangan supaya jangan buat, tahun berikutnya hasilnya kurang. Jadi kalau kita tengok di sini, ini pandangan Rasulullah SAW yang kemudiannya para petani kembali kepada teknologi yang terbukti boleh meningkatkan hasil pertanian mereka. Jadi pada zaman Nabi sendiri pun sudah ada teknologi yang canggih berkaitan dengan pertanian. Ini dua contoh, dan kalau kita pergi lebih jauh, kalau kita tengok pada zaman sahabat, zaman pelbagai khalifah yang memerintah empire Islam, memang kita tengok ada banyak perkembangan teknologi yang mana kalau kita ikuti program misalnya Islam in 15 Lives oleh saudara Husni Muhammad Amin pada setiap hari Ahad contohnya, beliau antara lain menceritakan tentang tokoh-tokoh yang membangunkan ilmu yang antara lain melibatkan juga pembangunan teknologi. Jadi di sini saya rasa
poin di sini yang penting bagi saya ialah teknologi ini bukanlah satu perkara yang asing bagi orang Islam. Kita hari ini banyak menjadi pengguna teknologi, tetapi waktu yang sama kita kena sedar bahawa banyak asas kepada teknologi yang kita gunakan hari ini diperkenalkan atau dibawa oleh orang Islam sendiri. Dan sebab itulah saya rasa kita kena berusaha untuk memastikan apabila kita menggunakan teknologi, kita gunakan dengan bijak. Jangan kita salah gunakan. Jangan kita gunakan untuk tujuan-tujuan yang membawa kerosakan, tujuan-tujuan yang membawa kepada perpecahan dan sebagainya. Saya rasa itu tanggungjawab kita sebagai pengguna teknologi. Betul. Masya Allah. Kalau kita tengok hari ni Jumaat kan doktor kan, laungkan azan pun kalau dulu-dulu memang buat menara, antara fungsinya itulah untuk melaungkan dan pergi jauh. Itu pun teknologi juga kan. Kalau di Andalusia tu mereka buat besar sebab nak naik guna kuda, sebab naik atas sampai tinggi dan melaungkan azan. Masya Allah, teknologi. Dan kita sampai ke hujung-hujung doktor. Untuk perkongsian kita pada hari ini, mungkin doktor boleh berikan sedikit kesimpulan lah untuk teknologi dan daripada perspektif sains dan juga Islam. Apa yang saya ceritakan hari ini lebih kepada teknologi yang ataupun kaedah-kaedah yang ada yang disebutkan dalam Quran dan juga pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu perkara yang saya mungkin tidak sempat untuk kongsikan hari ini adalah sebenarnya dalam Quran juga banyak memberi panduan kepada kita tentang kaedah tentang cara atau adab untuk menggunakan teknologi. Mungkin insya-Allah satu hari nanti kita boleh bincang perkara ini. Tetapi di sini apabila kita menggunakan teknologi, jangan kita lupa tentang adabnya. Kerana tanpa adab dia akan membawa kepada kerosakan. Dan adab juga cerminan akhlak kita sebagai orang Islam. Sebab itu teknologi memudahkan kehidupan kita, tetapi kalau tanpa adab dia akan menjadi sesuatu yang akan menyulitkan kehidupan kita. Allahu Akbar. Terima kasih banyak doktor. Satu ingatan yang sangat baik, pesan-pesan kat hujung tu sebagai panduan untuk kita semua lah. Bila ada teknologi, sebagai pengguna teknologi kita perlu pada adab-adabnya kena carilah ni kan. Doktor dah bagi cetuskan tu, kita kena cari apa adab-adab kita terhadap teknologi untuk masyarakat kita, diri kita dan juga alam sekitar, insya-Allah. Terima kasih banyak doktor untuk perkongsian pada hari ini. Bertemu minggu hadapan untuk slot terakhir syariah dan perundangan untuk tahun 2020. Sains dan Islam, Yati. Sains dan Islam doktor. Maaf. Sains Islam untuk tahun 2020. Minggu depan adalah minggu terakhir. Terima kasih banyak doktor sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pagi yang indah.